Ini bukan hanya tentang politik tetapi tentang kemanusiaan di Palestin. Setiap hari rakyat hidup dalam ketakutan, ketidakpastian dan juga penderitaan dan mereka berdepan dengan kekerasan dan pembunuhan dan ini adalah krisis kemanusiaan yang terus berlanjutan dan memerlukan perhatian dunia. Ya benar, ini Ramadan, datangnya ada ujian dan rintangan. Tetapi sejak puluhan tahun yang lalu, Palestin terus dibiar begitu. Zionis, apa dunia Islam boleh buat? Ini dialog Tiga Penjuru bersama-sama dengan anda. Baik, tiga tetamu saya menerusi dalam talian ketika ini. Saya perkenalkan Dr. Feroz Ali, Fellow Penyelidik Asia Middle East Center for Research and Dialogue atau AMAC. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Dan dua tetamu lain, Ustaz Ashraf Hadi, Pengerusi Jabatan Pemahaman dan Pemantapan Agama JPPA Angkatan Muda Keadilan AMK dan juga Ustaz Muhammad Abdul Malik Abdul Karim, Pengerusi Lajnah Hal Ehwal Antarabangsa Dewan Pemuda PAS Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu saya yang bersama-sama dalam dialog Tiga Penjuru hari ini. Satu isu penting yang kita nak angkat dan juga kita bincangkan, terutama dalam kita mendepani Ramadan dalam 10 malam terakhir ini dan pastinya isu kemanusiaan berkaitan dengan sahabat kita di Palestin menjadi isu utama dunia dan juga Malaysia pada hari ini. Jadi saya nak membuka dialog ini untuk ketiga-tiga panel dan juga panelis berkaitan dengan sejauh mana kecaman yang perlu kita lontarkan, kita suarakan ataupun kita bentangkan kepada dunia dan juga Israel, rejim Zionis, dan apa sebenarnya yang dunia Islam boleh lakukan. Saya mulakan mungkin dengan Dr. Feroz Ali dahulu. Okey, terima kasih kerana telah menjemput saya ke forum ini. Malaysia secara umum kita telah membuat kecaman demi kecaman terhadap Israel dan perkara ini telah kita buat sejak beberapa dekad yang lalu. Cuma apa yang penting adalah sejauh mana keberkesanan kecaman. Kecaman hanya tinggal kecaman sekiranya ia tidak membawa sesuatu impak. Dan perkara yang penting yang saya ingin gariskan bahawa adalah bagaimana kita framekan kecaman tersebut. Bagaimana kita politically frame sesuatu kecaman terhadap Israel. Adakah kecaman tersebut boleh digaris rangkakan dengan pendekatan yang boleh terus mencemar nama Israel? Itu satu faktor. Dan bagaimana kita hendak lakukan perkara tersebut. Dalam banyak perkara saya fikir adalah wajar sekiranya Malaysia cuba menggerakkan usaha untuk mengecam Israel dengan menggunakan perkataan-perkataan tertentu, perkataan-perkataan yang boleh terus memberi persepsi yang lebih buruk terhadap Israel. Mungkin salah satu pendekatan adalah penggunaan perkataan apartheid itu sendiri. Konsep apartheid itu sendiri adalah satu perkataan yang politically loaded dalam bahasa Inggeris. Perkataan yang sangat berbisa di negara barat. Justru saya lihat antara pendekatan untuk menambah baik kecaman adalah dengan menggunakan perkataan-perkataan tertentu di dalam nota diplomatik kita, di dalam pengucapan awam negara, di pengucapan kita di fora-fora antarabangsa. Jadi saya rasa dengan satu rangka strategi yang lebih baik di dalam usaha mengecam Israel, saya fikir ia boleh membawa kecaman kita menjadi satu pendekatan yang jauh lebih efektif terhadap Israel. Itu pandangan awal untuk kita lihat dan juga kita saksikan daripada Dr. Feroz. Tapi untuk Ustaz Ashraf Hadi, ini sesuatu perkara yang mungkin setiap kali Ramadan perkara ini berlaku. Banyak lagi antara perkara yang mungkin disuarakan oleh masyarakat dunia berkaitan dengan kekejaman dan sebagainya. Tetapi kita menyaksikan bahawa keadaan ini berulang dan sentiasa berulang. Sampai bila untuk kita saksikan
perkara ini supaya dapat kita selesaikan dan juga kita dapat pastikan bahawa mungkin ada sedikit sinar kepada rakyat Palestin, Ustaz? Baik, terima kasih kepada saudara moderator dan rakan panelis yang lain. Kita bercakap soal Palestin ini, dia merupakan satu perkara yang agak rencam dan sudah pasti untuk kita mengimbangi isu Palestin ini perlu melihat kepada beberapa faktor yang lain lah. Antaranya adalah keadaan sekeliling di negara-negara Arab yang mana peranan mereka itu adalah penting untuk mengembalikan atau membuka ruang kepada pembebasan negara Palestin. Namun demikian, kita lihat sejak dulu sehinggalah pada tahun ini dan mungkin akan pada masa yang akan datang, faktor utama untuk membebaskan negara Palestin ini seharusnya kepada penyatuan negara-negara Arab yang dekat dan juga negara-negara Islam yang lain lah. Dan juga yang pastinya adalah tindakan yang perlu diambil pada saat ini amat penting kerana kita lihat Israel menghadapi politik dalaman yang cukup dahsyat dengan pertukaran kerajaan dan juga kepimpinan yang tidak stabil pada masa ini. Maka ini adalah ruang yang penting untuk negara-negara Islam ataupun negara yang berdekatan dengan Palestin ini mencari ruang ataupun melihat peluang-peluang yang lain selain daripada mereka beranggapan adalah negara yang bergantung kepada Barat dan juga Amerika. Dan saya rasa untuk menyelesaikan konflik ini yang kita lihat menjadi saban tahun menjadi acara tahunan, apabila masuk waktu Ramadan akan ada tindakan-tindakan kezaliman yang dilakukan oleh rejim ini adalah dengan kita mengambil kesepakatan negara-negara Teluk dan juga negara-negara Islam yang lain dengan mengadakan politik will, iaitu kita mengangkat dengan mengecam Israel yang disebut oleh doktor sebentar tadi itu dengan tindakan yang lebih diplomasi dan strategik di peringkat antarabangsa. Ini penting kerana kalau kita lihat baru-baru ini apabila Presiden China pergi ke Arab Saudi, beliau menyatakan dengan tegas bahawa kezaliman yang berlaku ke atas rakyat Palestin ini perlu dihentikan. Dan apabila adanya kuasa besar seperti China yang menyuarakan sedemikian, perlu untuk negara-negara yang lain, terutamanya negara Malaysia sendiri yang mempunyai hubungan baik dengan China antaranya, adalah untuk bersama memberi tekanan kepada Israel agar tindakan Israel ini tidaklah maksud saya tidak melampaui batas kemanusiaan. Dan isu Israel sudah pasti adalah isu bukan hanya sekadar isu orang Islam sahaja, tetapi ada juga orang bukan Islam di sana yang ditindas, terutamanya dalam kelompok agama Kristian, dan sudah pasti Islam pun dapat juga ditindas oleh mereka. Maka saya rasa ini penting, peranan ini penting untuk setidak-tidaknya kita dapat mengurangkan sedikit kekacauan yang dilakukan oleh Israel dengan kita mencari sekutu yang lain untuk memberi tekanan kepada mereka. Seperti yang kita lihat, dunia pada hari ini daripada unipolar, iaitu hanya bergantung kepada satu kuasa seperti Amerika dan Barat, sudah berubah kepada multipolar. So inilah ruang dan peluang untuk kita ambil, dan kita peluang untuk kita inilah memberi tekanan kepada Israel. Dan juga untuk Ustaz Malik, kecaman, tekanan bagaimana lagi yang perlu sebenarnya kita berikan kepada Zionis, kepada Israel ini, ataupun mungkin ini adalah satu bentuk suara kita supaya bila kata kuncinya kita bersatu dan juga mencapai antara kata sepakat yang lebih baik, maka mungkin kita boleh mengelakkan krisis. Tetapi itu mungkin kita boleh cakap saja. Tetapi untuk waktu sekarang, kenapa ia masih lagi belum berlaku, Ustaz? Terima kasih kepada moderator dan rakan-rakan panel yang dikasihi semua para penonton sekalian. Tajuk berkaitan dengan Palestin yang kita lihat pada hari ini yang disebutkan tadi, iaitu satu isu yang tidak berkesudahan. Ya, dan apabila kita melihat soalannya bila
ya, ataupun di mana penghujungnya, kita menyedari dan perlu melihat bahawa isu Palestin ini perlu diperjuangkan secara konsisten. Tidak hanya bermusim. Ya, sebab kita oleh kerana disebutkan oleh beberapa panel tadi bahawa kita berada di luar daripada lingkungan daripada negara Arab. Jadi kita dapatkan maklumat daripada media dan sebagainya. Cuma oleh kerana walaupun demikian, saya melihat satu perkara lah, Tuan Moderator, satu perkara yang cukup unik lah negara kita Malaysia ini dan juga rakyat Malaysia ialah dari sudut kesatuan tadi. Saya telah dengar tadi pun disebut tentang kesatuan, ya, dari sudut merantasi parti politik. Bahkan kita melihat kemanusiaan yang diperjuangkan oleh rakyat Malaysia ini sudah pun merantasi daripada parti politik, agama dan juga latar belakang bangsa dan sebagainya. Saya pernah sebelum daripada ni, saya sendiri pun turun ke bila kita buat roadshow, ya, tentang isu Palestin ini. Alhamdulillah kita melihat bukan hanya orang masyarakat Islam, tapi masyarakat non-Muslim mereka melihat bahawa tindakan Zionis ini bukan sekadar antara agama, bukan melibatkan soal keagamaan. Bahkan lebih daripada itu ialah isu kemanusiaan. Macam kita tengok dalam bulan Ramadan, ya, kita orang Islam, ya, kita melihat satu pencambulan kepada iaitu Masjid Suci dan juga bulan suci yang baik ini. Tapi lebih daripada itu ialah sifat kemanusiaan. Bagaimana wanita dibelasah dalam Masjid Al-Aqsa. Bagaimana kanak-kanak yang bersama dengan ayah dan ibu mereka yang sedang beriktikaf dalam Masjid Al-Aqsa dipukul dan juga diterajang seperti mana yang kita lihat dalam video-video. Jadi ini membuktikan bahawa apa yang saya sebutkan menjawab persoalan tadi ialah mesti bagi kita rakyat Malaysia ini mendukung perjuangan Palestin ini tanpa mengira waktu, dan perlu untuk kita paling sekurang-kurangnya tadi macam disebutkan oleh Dr. Feiruz tadi berkaitan dengan kecaman. Ya, kita sebagai rakyat Malaysia dan yang mencintakan keamanan dan melihat rejim Zionis telah bertindak di luar batas kemanusiaan dan mungkin sehari-hari tuan-tuan boleh melihat bagaimana Tuan Moderator, ya, bila kita melihat serangan paling ganas yang dibuat oleh Israel sebelum daripada ni, kita boleh melihat bagaimana dalam medsos, media sosial, walaupun mungkin ada orang katanya apalah sangat medsos ni boleh buat kepada Israel, tetapi paling tidak dengan hashtag yang kita buat koyak Israel sebagai contoh. Dan saya yakin daripada para penonton ini ada yang telah pun di ban Facebooknya, dan mungkin ada yang terganggu oleh kerana kita membuat hashtag yang bersifat menyokong perjuangan Palestin dan bertindak menentang kesikap kedurjanaan daripada Zionis Israel. Oleh kerana itu, saya melihat bahawa mesej yang disampaikan oleh rakyat, kerajaan dan juga negara Malaysia ini telah pun berpuluh-puluh tahun disebutkan tadi, telah berdekat-dekat bahawa kita tidak syak lagi bahawa negara yang menyokong perjuangan Palestin, dan perkara ini telah kita buktikan apabila bila apa saja isu-isu yang berlaku, sama ada bulan Ramadan baru ni ataupun sebelum daripada ni, konsistennya kita ialah daripada menyokong dan juga membela saudara kita di Palestin. Cumanya Tuan Moderator, saudara Moderator, apabila kita melihat halangan kepada kita sekarang ini ialah bagaimana untuk kita untuk menunjukkan solidariti bersifat berterusan. Ialah macam kita pun melihat bagaimana dalam negara kita pun ada isu, kita pun ada perkara yang perlu untuk kita fokuskan. Tetapi apa yang penting apabila kita melihat di negara kita Malaysia sendiri pun ada kalangan pelajar-pelajar, student-student daripada warga negara Palestin. Kita ada Palestinian Community in Malaysia, PICOM. Ini satu NGO yang baru 2-3 hari lepas menganjurkan iftar yang dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, dan ini menunjukkan sokongan berterusan siapa pun kalangan kita lihat dari kalangan kita ini, maka di atas isu Palestin ini berjaya dan telah menyatukan kita selaku rakyat Malaysia. Itu katanya, kata kuncinya apabila kita bercakap berkaitan dengan rakyat dan juga masyarakat Islam perlu bersolidariti, bukan sahaja ia melibatkan negara-negara Islam, malah negara-negara lain juga melihat kepada isu-isu kemanusiaan ini. Saya nak bertanya kepada Dr. Feiruz, apa masalah dan apa susahnya dengan Zionis Israel ini sehingga kalau kita cakap berkaitan dengan solidariti kuasa-kuasa negara-negara Islam dan sebagainya, kita masih belum nampak jalan untuk meruntuhkan Zionis dan juga kekejaman Israel sehingga ke hari ini, Doktor?
Saya fikir isunya adalah terletak pada PR mechanism ataupun orang kata sistem media mereka di Israel yang disokong di kebanyakan negara-negara barat, terutamanya di Amerika Syarikat, United Kingdom dan negara-negara Eropah Barat. Justru bila media mereka itu sendiri disokong oleh sistem-sistem yang lain, propaganda yang datang dari pihak mereka itu akan jadi jauh lebih hebat dan lebih ampuh, dan penyebaran maklumat daripada media-media ini akan menjadi jauh lebih agresif dan efektif dibandingkan dengan apa media-media di negara Arab ataupun di kawasan rantau kita boleh buat. Persoalannya di sini bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah ini. Kita tahu di mana media barat, media Israel adalah kuat. Saya rasa solusi pertama adalah dengan kita sendiri memulakan dengan langkah yang kecil dahulu, iaitu dengan cuba untuk mempengaruhi ahli-ahli politik di negara-negara barat yang pro-Palestin. Kita wajar cakna bahawa sekarang sudah ada ramai ahli politik di negara-negara barat yang mempunyai pandangan yang positif terhadap isu Palestin, dan mereka mempunyai pandangan yang negatif terhadap kegiatan Israel di kawasan Gaza dan tepi barat. Justru kita boleh banyak mengadakan pertemuan, perbincangan dengan ahli-ahli politik ini, dan kita cuba memberi pemahaman kepada mereka, pemahaman yang benar kepada mereka tentang isu yang terjadi dan bagaimana mereka boleh turut menyumbang naratif yang baru di dalam negara mereka. Kita kena faham, setengah daripada ahli politik ini mereka juga mempunyai hubungan yang baik dengan media-media di negara-negara mereka. Justru jika kita boleh mengembeleng tenaga seumpama, kita boleh memulakan langkah pertama di dalam berbincang dengan mereka, mempengaruhi pemikiran mereka dan memberi motivasi kepada mereka untuk menyebar luas naratif Palestin di negara-negara barat. Saya kira ini boleh menjadi satu langkah ke depan di dalam mengubah pengaruh media barat di negara-negara tersebut. Jadi ini pandangan saya dalam usaha kita cuba memecahkan tembok Zionis, media Zionis ini. Kalau saya teruskan dulu dengan Ustaz Malik. Ustaz Malik melihat perkara ini bagaimana? Ia merentasi pelbagai faktor utama, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan diskusi, berkaitan dengan PR, media dan sebagainya. Tetapi apabila kita bercakap berkaitan dengan kuasa dunia, support ataupun sokongan daripada negara-negara lain contohnya, membuatkan yang salah tetap berasa benar walaupun apa keadaan sekalipun, dan hal ini, isu ini bawalah ke mana-mana sekalipun, di pentas-pentas forum dunia sekalipun, kalau tidak ada tindakan yang mungkin boleh meleraikan isu dan juga diskusi seperti ini, ia tidak akan membawa ke mana-mana. Ia mengheret mungkin bertahun-tahun lagi ke depan. Ustaz. Tuan Moderator, kalau kita melihat dari sudut soalan tentang kuasa yang disebutkan tadi, maka kita telah melihat sebahagian daripada apa yang kita Malaysia tunjukkan, dan kita tidak pernah ada hubungan diplomatik dengan negara haram Israel dan tidak mengiktiraf kewujudan negara haram Israel dan juga kita konsisten perkara itu sampai pada hari ini. Dan kalau kita melihat negara-negara yang lain, sebab itu kita kata kunci yang disebutkan tadi ialah dari sudut kesatuan. Suaranya mesti satu, senada, dan juga ialah dari sudut untuk pembelaan kepada Palestin. Contohnya kita ambil negara-negara Arab ataupun negara-negara yang tidak majoritinya orang Islam sekalipun, sepatutnya suara-suara ini mesti disatukan
dan juga perlu dibuat menjadi titik kepada persamaan untuk kita duduk semeja, untuk kita berunding bagi memastikan bahawa Israel tidak merasakan dirinya satu kewujudan yang disanjungi ataupun diiktiraf. Ini yang perlu. Sebab itulah apabila contoh kita ambil mungkin kita melihat antara perkembangan di negara-negara, sebahagian negara Arab yang mereka memulakan hubungan langkah dengan normalisasi kepada negara Arab Israel ini, ada satu perkembangan yang tidak sihat. Sewajarnya perlu untuk kita perlu mencari satu kata sepakat, bukan untuk membuat hubungan normalisasi, bahkan suara kecaman, desakan dan sebagainya itu perlu sampai kepada Israel. Itu adalah pokok. Contohlah kita ambil bagaimana nama Erdogan, ya, Perdana Menteri Turki yang sekarang ini presiden, yang telah berjaya melonjakkan nama beliau. Beliau telah warning dalam satu forum ekonomi kepada Shimon Peres pada masa itu, yang mana telah menggemparkan dunia. Walaupun orang melihat apalah sangat kata dua yang diberikan oleh Erdogan pada Shimon Peres selaku wakil ketua negara Israel pada masa itu. Tapi orang melihat bahawa itulah abang besar ni tidak boleh selalunya besar kepala, kerana dia melihat ada lagi negara-negara yang tidak menyokong dan juga memprotes kebiadaban yang dia buat. Sebab itulah sebagai contoh, mungkin kita boleh pergi tengok fokus pandangan positif saya bila melihat dalam sehari dua ini, bila hubungan negara Arab Saudi dipulihkan dengan negara Iran, ya, sebagai contoh yang dulu dua negara ini kita lihat tidak boleh duduk berunding dan sebagainya. Tapi dalam mutakhir ini bagi saya adalah satu permulaan kepada kesatuan umat dan juga kesatuan negara-negara ini bagi menggugat dan juga mengancam kedudukan negara haram Israel itu sendiri. Ini menarik Ustaz, bila kita bercakap berkaitan dengan kesepaduan, kesatuan dan juga bagaimana perpaduan dalam kalangan negara-negara Islam ataupun negara-negara Arab dan sebagainya. Ustaz Ashraf, satu perkara bila tadi saya mengambil apa yang Ustaz nyatakan tadi, Ustaz Malik nyatakan berkaitan dengan hubungan diplomatik dan sebagainya, negara-negara Arab seperti Jordan, Mesir dan sebagainya. Apabila kita melihat kepada dekat sini dah mungkin wujud satu bentuk yang macam mana suara ni nak sampai, kalau ada mungkin yang berbeza pendapat, hubungan diplomasi yang dilaksanakan dan juga dijalankan, tetapi dalam masa yang sama desakan bagaimana lagi untuk memastikan bahawa negara-negara Arab juga turut bersama-sama dan juga turut berganding dalam memastikan bahawa isu Israel Palestin ini dapat diselesaikan. Ustaz. Baik, untuk menjawab soalan berkenaan desakan yang bagaimana yang lebih sesuai untuk memastikan bahawa suara negara-negara Islam ini sampai kepada negara yang paling besar adalah isu menyatu padukan negara-negara Arab ini. Ini kerana seperti yang disebut oleh panel tadi, iaitu berkenaan dengan normalisasi negara-negara Arab. Pemerintahan Trump kan, semasa pemerintahan Trump, ia dibatalkan agar ini merupakan satu tindakan pengkhianatan kepada rakyat Palestin, dan negara Arab sendiri perlu mengambil tanggungjawab untuk menolak perkara normalisasi ini supaya tindakan tersebut secara tidak langsung memberi reaksi kepada negara Israel bahawa tidak dipersetujui oleh negara-negara Islam. Jika kita lihat balik, kita boleh menggunakan pentas antarabangsa, iaitu dengan menjadi Malaysia sendiri seharusnya pada saya untuk menjadi pelobi yang strategik untuk mengumpulkan negara-negara yang lain yang mana yang bersependapat dengan kita agar suara kita ini didengari. Jika kita lihat, kalau hanya sekadar negara Arab dan sebilangan kecil negara-negara Islam yang lain ini, ia belum cukup untuk kita nak memberi tekanan kepada Israel. Tambahan pula Israel mempunyai pelobi-pelobi yang cukup besar. Jadi secara tidak langsung perlu kepada langkah yang lebih strategik di peringkat antarabangsa dengan mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita
perlu mengambil jalan tengah untuk memanggil negara-negara yang lain dan mencari sekutu ataupun permufakatan untuk mengajak negara-negara yang tengah membangun menjadi negara yang besar ini agar menyuarakan kekecaman kepada negara Israel. Ini lebih strategik dan lebih diplomasi agar kita memberi tekanan yang lebih berkesan. Jika hanya sekadar OIC ataupun di peringkat kita sendiri, perkara ini perlu, tetapi saya percaya belum capai untuk memberi tekanan kepada negara Israel yang dilihat seperti abang besar lah kita katakan. Jadi mungkin boleh dirunding dengan negara-negara seperti Turki ataupun China yang sedang membangun menjadi kuasa besar dunia ini agar memberi tekanan kepada Israel, dan insya-Allah saya yakin dan percaya apabila negara-negara besar ini bersatu padu dan secara tidak langsung negara-negara Arab yang menormalisasikan Israel ini akan pada saya mungkin akan menarik balik apa yang dilakukan oleh mereka ini, dan itulah yang kita lihat bahawa dalam keadaan Israel mempunyai kekalutan politik dalaman ini, dan ruang inilah perlu diambil oleh negara-negara Islam, mungkin Malaysia sendiri, agar mengetuai untuk memberi tekanan kepada Israel. Dan ini peranan besar yang kita perlu bawa dengan nama Malaysia, dan mungkin dalam kalangan pemimpin negara perlu melihat dan juga kita menjadi orang tengah seperti yang Ustaz nyatakan tadi, ataupun kita yang membawa usul ini supaya ia didengari di seluruh dunia. Dan kita tahu banyak antara perkara-perkara yang telah pun kita lakukan, antaranya adalah bantuan kemanusiaan, dukungan politik, bantuan keuangan, bantuan pendidikan, fasiliti dan sebagainya, termasuk hubungan bilateral. Dan yang terkini adalah berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa yang diserang. Seperti episod Ramadan yang lalu, kita dapat dengar letupan, kecederaan, kekejaman dan juga kematian yang sentiasa berlaku dan juga membelenggu rakyat Palestin, terutamanya di Masjid Al-Aqsa. Dan apa yang perlu kita laksanakan adalah bukan sahaja suara kita di Malaysia, tetapi suara ini harus sampai ke pentas dunia, dan juga dunia perlu melihatnya sebagai satu isu besar berkaitan dengan kemanusiaan dan juga rakyat Palestin. Ketiga-tiga panel kita akan sambung seketika nanti. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Dialog Tiga Penjuru. Baik, kembali dalam Dialog Tiga Penjuru. Hari ini kita bercakap khas terutamanya berkaitan dengan Zionis. Apa dunia Islam boleh buat? Bersama-sama dengan tiga panel saya ketika ini, dan apa yang telah berlaku, dan juga ketika ini kita tahu kita dalam bulan Ramadan. Mangsa dan juga mungkin sahabat kita di Palestin, rawatan dan juga perubatan untuk mangsa cedera di Al-Aqsa, tajaan berbuka puasa dan juga sahur buat jemaah masjid di Al-Aqsa, bakul makanan kepada keluarga miskin di Baitul Maqdis, dan juga bantuan tunai untuk keluarga miskin di Baitul Maqdis. Itu apa yang telah pun rakyat Malaysia dan juga dunia sumbangkan ketika ini kepada mangsa dan juga kepada mereka yang mungkin terkesan dan juga terjejas di Al-Aqsa dan juga di Palestin berkenaan. Tetapi itu adalah sokongan, dokongan kita dalam jangka masa kritikal ketika ini. Yang lebih luas adalah untuk kita melihat kepada pentas-pentas besar, membawa kepada isu-isu ini supaya dapat dinoktahkan secepat mungkin. Jadi saya nak terus bersama dengan Doktor. Rakyat Malaysia, kita bersolidariti bersama dengan masyarakat dan juga rakyat dunia, terutamanya dalam bulan puasa, bulan Ramadan tahun 2023, 1444 Hijrah ini. Adakah kita dapat menyaksikan mungkin tahun Islam yang ke depan ini, untuk tahun akan datang, ada sinar yang lebih baik dengan menggunakan segala platform yang kita ada sekarang ini, Doktor? Pada pendapat saya, kalau kita ingin membuat satu penelitian yang jujur terhadap bantuan rakyat Malaysia ke Gaza atau Palestin, saya fikir outcome dia tidaklah terlalu baik. Namun saya bukanlah di sini saya ingin mengatakan bahawa bantuan yang kita berikan itu tidak baik atau saya tidak
mengatakan ia satu langkah yang baik. Cuma apa yang saya cuba gariskan bahawa kita wajar fokus kepada bantuan atau memberi sokongan yang secara lebih lestari, secara lebih menyeluruh. Ada 3 pendekatan pada khidmat saya sekiranya kita mahu mencapai satu sokongan yang lebih lestari terhadap perjuangan Palestin. Nombor pertama adalah dengan kita mewujudkan usaha seperti mana Ustaz Ashraf mengatakan tadi, usaha advokasi dan lobby yang lebih strategik. Okey, yang pertama. Dan kedua adalah kita fokus kepada strategi ekonomi. Ini kedua. Dan ketiga adalah bantuan kemanusiaan berskala besar dan yang lebih teratur. Ini adalah 3 perkara. Izinkan saya perincikan setiap satu. Dari segi strategi advokasi, saya kira perlu sekiranya Malaysia dijadikan sebagai sebuah hub advokasi untuk Palestin. Dan cara perkara ini boleh diamalkan adalah dengan mewujudkan fora-fora berkait Palestin di Malaysia dengan skala yang besar. Mewujudkan fora yang besar memerlukan wang, justru kita memerlukan bantuan daripada kerajaan Malaysia itu sendiri. Justru dengan bantuan kerajaan Malaysia, kita boleh mewujudkan lebih banyak event yang berkait dengan isu-isu Palestin, isu-isu yang terkini berkenaan dengan kesengsaraan rakyat Palestin, dan kita war-warkan di negara kita sendiri. Dan selain itu, kita juga kita jemput speaker-speaker ataupun ahli politik yang bersimpati dengan isu rakyat Palestin untuk terus datang untuk memberi pandangan mereka. Dan ini nombor satu dari segi advokasi. Dan kedua adalah dari segi strategi ekonomi. Malaysia mungkin boleh fokus kepada inisiatif untuk membawa masuk ahli perniagaan Palestin di Timur Tengah. Kita wajib tahu bahawa ahli perniagaan Palestin di Timur Tengah adalah satu kelompok yang agak besar dan mereka berpengalaman. Justru apa salahnya sekiranya kita dapat wujudkan satu insentif di mana kita memberi visa secara lebih mudah dan mereka untuk datang ke Malaysia untuk mereka mewujudkan perniagaan mereka di sini dengan sendiri. Dan sebarang keuntungan yang mereka perolehi daripada keuntungan tersebut digunakan untuk salurkan kembali kepada usaha-usaha berkait dengan isu Palestin ataupun kita salurkan kepada rakyat Palestin yang mungkin memerlukan di dalam Malaysia itu sendiri. Dan ketiga adalah untuk kita fokus kepada bantuan kemanusiaan yang lebih efektif dan berskala besar. Seperti mana Tuan sebut tadi, kebanyakan bantuan Malaysia, mereka bagus, ia diadakan saban tahun, terutamanya pada hari raya, di bulan Ramadan. Namun, ia banyak berbentuk one-off. Bantuan tersebut objektifnya adalah untuk meringankan beban rakyat Palestin pada sesuatu masa, pada jangka masa yang pendek. Justru di sini saya nampak perlunya di mana kita merancang bantuan yang lebih besar. Bantuan yang dapat memandirikan rakyat Palestin itu sendiri. Untuk mereka tidak terus bergantung pada bantuan. Saya rasa mereka tetap akan perlukan bantuan, namun bantuan besar ini dapat memberi peluang untuk mereka untuk jadi lebih orang kata lebih independen di dalam meneruskan usaha mereka di dalam kepungan Gaza maupun di tebing barat. Itu pandangan saya. Ya, ini 3 strategi lestari yang dicadangkan oleh doktor, terutamanya berkaitan dengan advokasi, strategi ekonomi dan juga bantuan kemanusiaan berskala besar. Jadi kalau saya boleh tanyakan kepada Ustaz Ashraf, kita tahu macam mana kita nak meletakkan ataupun kita melaksanakan jalan politik
kita tak boleh lari dari kita bercakap berkaitan dengan politik, dari segi kita bercakap berkaitan dengan PR dan sebagainya. Ini adalah berkaitan dengan skill dan juga hubungan antara negara-negara yang terlibat, terutamanya bila suara itu nak disampaikan. Tetapi bagi Ustaz Ashraf, bagaimana antara skill ini kita boleh ketengahkan? Apa yang Malaysia ada yang sebenarnya kita boleh tonjolkan untuk pastikan bahawa kita menjadi hub pendamaian di antara Palestin dan juga Israel ataupun dengan negara-negara lain? Baik, untuk itu, yang pertamanya pada saya, Malaysia seharusnya mencuarai isu pendamaian Palestin ini. Ini penting kerana kita lihat bahawa kebergantungan masyarakat Palestin atau pemimpin Palestin seperti Hamas dan Fatah yang terdapat di sana juga merujuk kepada Malaysia, dan kita boleh lihat bagaimana mereka punya harapan meletakkan kepada kepimpinan negara kita agar dapat menyelesaikan konflik pertelingkahan di antara Israel dan Palestin ini. Ini cukup pentinglah. Makna kata Malaysia seharusnya menjuarai dan secara tidak langsung mengajak negara-negara yang lain yang seperti saya menyatakan tadi menjadi pelobi utama untuk memastikan keamanan di bumi Palestin ini. Dan seterusnya juga tawaran yang kita boleh berikan. Kita lihat bahawa isu Palestin ini adalah isu sejagat. Ia bukan hanya sekadar isu umat Islam semata-mata, tetapi ia adalah isu yang melampaui agama dan juga bangsa. Pentingnya kita untuk memastikan bahawa masyarakat kita sendiri faham berkenaan dengan isu Palestin ini, dan iaitu bagaimana isu Palestin ini adalah isu kemanusiaan yang tidak hanya terkait dengan agama Islam semata-mata, tetapi dengan agama yang lain. Malah di peringkat antarabangsa kalau kita lihat seperti antara tokoh orientalis yang cukup terkenal apabila beliau berkempen untuk pembebasan Palestin. Mereka bukan orang Islam, tapi mereka menyokong usaha ini. Dan seperti yang kita lihat tadi, yang kita dengar apabila doktor menjelaskan ahli politik daripada barat dan daripada barat misalnya pun telah terbuka untuk memahami isu Palestin ini, dan peluang inilah perlu kita ambil di kesempatan ini adalah untuk mempromosikan tentang pentingnya isu Palestin ini dan melampaui ataupun melebihi bukan hanya sekadar isu agama Islam semata-mata, tetapi ia adalah isu kemanusiaan yang mana terkaitnya agama Islam, Kristian di sana pun diberi tekanan yang cukup dahsyat oleh rejim Zionis ini. Ini penting untuk kita fahamkan kepada rakyat-rakyat Malaysia yang mana negara kita ini adalah negara masyarakat yang pelbagai berbilang bangsa dan agama, agar bersatu padu menyokong isu pembebasan Palestin ini. Dan juga Ustaz Abdul Malik, apa lagi yang sebenarnya perlu dilakukan oleh kerajaan Malaysia terutamanya untuk memastikan bahawa kita sentiasa konsisten? Ya, betul, walaupun kita dah bertukar Perdana Menteri berkali-kali, bertukar kerajaan dan sebagainya, tetapi berkaitan dengan isu Palestin ini kita sentiasa konsisten. Tetapi dalam masa yang sama, kejadian berulang dan sebagainya, apa yang perlu kerajaan hari ini lakukan dan juga mungkin boleh memberi cadangan supaya ia perlu diperkasakan lagi untuk sama-sama bersolidariti bersama dengan rakyat Palestin ini? Saya sedang moderator dan semualah para penonton sekalian. Bagi pandangan saya hanya lebih daripada tindakan kita untuk melihat Zionis Israel menghentikan kekejaman, untuk kita melihat pembelaan kepada saudara-saudara kita di sana. Lebih daripada itu ialah apa yang boleh kita usaha dan teruskan untuk kita konsisten ialah bagi akhirnya iaitu tertubuhnya sebuah negara Palestin yang berdaulat. Selain daripada mengembalikan hak-hak tanah rakyat Palestin yang dirampas, yang kita lihat selepas daripada berlakunya Nakbah 15 Mei tahun 1948, kemudian kita lihat tanah Palestin makin susut,
makin berkurangan selepas daripada Perang Arab tahun 67. Kemudian pada hari ini hanya berapa persen yang tinggal, dan kita pun tahu bagaimana kewujudan iaitu negara haram, negara Israel itu adalah tanah-tanah yang dirampas, yang dihalau saudara-saudara kita ini, dan mereka rakyat Palestin menjadi pelarian dan sebagainya. Lebih daripada itu saya sebutkan ialah untuk kita melihat akhirnya negara Palestin berdaulat, berjaya dikembalikan hak ini, dan bukan hanya sekadar Palestin ini seperti mana yang mereka dapat pada ini sebagai sebuah negara pemerhati saja. Oleh kerana itulah perlunya Malaysia ini bersuara, dan kita telah melihat seperti mana yang Saudara Moderator sebutkan tadi, kepimpinan bertukar ganti dalam negara kita bermula daripada almarhum zaman Tun Abdul Rahman sampailah pada kepimpinan Perdana Menteri kedua, ketiga dan keempat Tun Dr. Mahathir, dan kemudian disambung oleh kepimpinan sampai pada hari ini. Kita telah melihat dan memberikan satu iaitu pendirian yang jelas. Tidak seperti mana negara-negara yang umat Islam yang lain, yang mereka ni dalam keadaan masih lagi untuk menjaga kepentingan mereka dengan negara-negara seumpama negara Israel. Tidak. Kita jelas, dan kita telah memberikan apa yang bukan sekadar iaitu sekadar suara, tapi kita dunia dan telah menyaksikan bagaimana NGO rakyat Malaysia yang begitu kasih kepada keamanan ini, sebut saja ini saya sebutkan yang Allah Ta'ala bagi naluri kepada rakyat Malaysia ini, yang mana iaitu Palestin dekat di hati mereka. Bukalah sumbangan sekalipun apa pun atas nama Palestin, insya-Allah rakyat Malaysia akan hulurkan. Sampai tahap kita lihat ada yang beberapa kumpulan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan untuk di atas sumbangan dan bermurah hatinya rakyat Malaysia, itu cerita lain. Tapi saya nak sebutkan ialah ini yang telah kita saksikan dalam berdekad-dekad, dan kerana itulah selain daripada teruskan suara kita dan juga untuk melihat negara Palestin berdaulat kembali, iaitu tadi disebut rangkaian yang kita boleh bina dari sudut keuangan ataupun untuk pembangunan ekonomi. Dan kalau kita masih ingat pada tahun 97, pada waktu itu Allahyarham Najmuddin Erbakan mewujudkan D8, termasuklah iaitu Malaysia sebagai salah satu anggota D8, dan tahun lepas kita meraihkan 25 tahun penubuhan D8 ini adalah untuk cuba mengalihkan kebergantungan negara-negara mereka ini, yang kita tahu mereka ini seumpama mereka yang tanpa selindung merupakan pembela ke Israel. Kita lihat mereka menyerang saudara kita di Gaza, di Palestin, dalam keadaan mereka tidak bersenjata. Kononnya dibom. Rakyat awam tanpa dosa ini kononnya ada di sana, iaitulah senjata ataupun kilang membuat senjata dan sebagainya. Tapi itulah ada satu penipuan ataupun dakwaan Israel yang tujuannya ialah untuk mengganyang Palestin, dan itu saya sebutkan tadi bahawa sebenarnya mesej kita bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh dunia sebenarnya telah pun sampai. Cuma iaitu bakinya lagi ialah masa yang ada ini, diharapkan kita melihat bagaimana untuk kita mengembalikan, dan kita pun lihat bagaimana Hamas dan juga Fatah yang sebelum daripada ini disebutkan oleh Ustaz Ashraf tadi yang sering bertelingkah, ada masalah dalaman seperti mana Israel pun ada masalah dalaman, Palestin pun ada, tetapi mereka ini cukup matang dan boleh pada hari ini boleh duduk semeja, dan akhirnya kita lihat pergeseran dalaman di antara umat Islam Palestin itu sendiri pun berjaya dielakkan, dan mereka melihat di mana perlu untuk mereka bersatu dan di mana untuk mereka perlu untuk bertelingkah. Ini sesuatu yang menarik apabila kita sentiasa yakin dan juga sentiasa kita berjuang ke arah berkenaan, dan insya-Allah mungkin ada satu jalan penyelesaian ataupun ada satu titik yang mampu dinoktahkan nanti untuk mengakhiri kemelut yang berlaku di Palestin dan sebagainya. Baik, kita tak punya banyak masa, mungkin saya nak bertanyakan kepada doktor. Ini isu bila kita mengharamkan sesebuah negara, ada yang tidak mengiktiraf Israel sebagai negara, ada yang tidak mengiktiraf juga Palestin sebagai sebuah negara. Kita melihat kepada mungkin pendapat-pendapat berkaitan dengan sejarah yang berbeza-berbeza dalam kalangan masyarakat dan juga negara itu sendiri. Sebenarnya apa peranan yang perlu dilaksanakan oleh badan-badan besar dunia seperti PBB dan sebagainya untuk memastikan bahawa
adanya satu perkara yang mungkin boleh menjernihkan suasana ataupun membuat satu ketetapan, ataupun adakah ia mungkin tidak membawa apa-apa makna walaupun kita ada PBB dan sebagainya? Saya fikir ia tidak akan membawa kepada apa-apa sebab kita harus sedar bahawa PBB itu sendiri dikuasai oleh kuasa-kuasa barat. Dana kewangan dari segi perbelanjaan dan operasi PBB itu sendiri, WIMA, badan-badan lain juga dibiayai oleh kuasa-kuasa barat. Tambah dia daripada United States. Justru untuk kita lihat organisasi ini untuk gerak ke arah langkah di mana yang kita mahu lihat mereka gerak, ia tidak akan terjadi. Justru saya fikir ia berbalik semula kepada umat Islam itu sendiri. Kita kena sedar bahawa terdapat 49 negara Islam dan 1.8 bilion Islam. Justru terdapat satu sumber yang sangat ampuh di sana di mana kita harus gunakan jumlah tersebut di dalam memperjuangkan nasib kita sendiri. Okay. Kalau kita bercakap tentang isu PBB lah, saya juga tidak menolak kemungkinan bahawa ada negara non-Muslim yang mungkin mempunyai persepsi yang baik tentang Palestin. Jadi kita boleh ambil mereka juga di dalam usaha kita untuk memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Cuma jika saya jawab soalan Tuan Moderator tadi, badan-badan antarabangsa sukar untuk kita lihat buat sementara waktu untuk memperjuangkan ataupun berada di atas landasan yang mana yang kita mahu mereka berada. Ini juga saya tambah sedikit pandangan saya bila bercakap tentang isu Hamas dengan Fatah ini. Saya rasa Malaysia boleh mainkan peranan di dalam membawa kedua pihak yang terlagah untuk duduk di kita boleh mengambil iktibar dari pengalaman Malaysia di dalam usaha perdamaian di selatan Filipina dan selatan Thailand. Kita boleh guna pengalaman tersebut di dalam membawa faksi-faksi Palestin ini untuk datang, untuk berbincang, untuk mencari kata sepakat untuk berdamai dan untuk menyelesaikan pertelingkahan mereka. Itu pandangan saya lah. Ya, dan juga Dr. Ashraf, di akhirnya untuk bagaimana untuk kita melihat bahawa ya, kita konsisten dalam segala hal dan sebagainya, tetapi untuk move forward ataupun melihat ke hadapan ini, bagaimana antara perkara dan juga peranan yang perlu dilakukan rakyat Malaysia khususnya yang melibatkan kerajaan, badan-badan dunia dan sebagainya, Dr. Ustaz? Baik, seperti yang saya nyatakan tadi, iaitu di peringkat rakyat ini adalah yang pentingnya kefahaman dan seperti juga yang saya sebut, isu Palestin bukan terkait dengan agama Islam saja, tetapi lebih daripada itu. Saya berpendapat bahawa Malaysia seharusnya memainkan peranan yang lebih strategik kerana negara yang kita sebagai negara yang dihormati oleh kuasa-kuasa besar, seperti kita lihat lawatan Perdana Menteri kita ke China baru-baru ini dan bagaimana dengan sambutannya. Saya daripada awal perbincangan sehinggalah ke akhir saya konsisten untuk melihat bahawa kesepakatan di antara kuasa dunia yang lain bersama dengan Malaysia untuk menyatakan tentang menyatakan bantahan kepada Palestin dan menyatakan bantahan kepada Israel untuk kita mengembalikan keamanan kepada Palestin. Jadi untuk itu yang lebih utama sekali adalah penerapan kefahaman kepada rakyat di peringkat bawah dan seperti yang kita sebut, yang kita tahu bagaimana peranan-peranan NGO Islam ataupun NGO yang terarah kepada pembebasan Palestin ini berjuang, memberi bantuan dan sebagainya, itu perlu disambut dan juga disokong sama ada daripada peringkat kerajaan
dengan bantuan daripada kerajaan sendiri dan juga daripada rakyat sendiri. Memang kita daripada kita sendiri sebagai rakyat untuk berusaha memberi sedaya upaya kepada usaha-usaha NGO Islam ini untuk membantu di Palestin. Dan apa yang kesempatan ini yang paling penting sekali adalah iaitu langkah strategik yang perlu diambil. Malaysia perlu menjuarainya dan mengambil jalan tengah untuk mencari titik persamaan bersama dengan negara-negara Arab yang lain dan kuasa-kuasa besar yang lain agar kita memberi tekanan kepada Israel supaya mereka lebih bertanggungjawab dan beri kemanusiaan apabila melakukan ke atas rakyat, melakukan keganasan kepada rakyat Israel. Ya. Itu. Dan akhir sekali daripada Ustaz Malik. Ya, Tuan Moderator dan semualah para penonton yang kasih sekalian. Panjang kita berbicara soal Palestin ini dan seperti mana disebutkan, kurang walaupun kita melihat perjuangan yang panjang dan bukan hanya kita lihat pada zaman ini ya, penderitaan itu sudah tertanggung pada zaman datuk nenek moyang mereka rakyat Palestin pada hari ini. Apapun ialah dari sudut, walaupun kita melihat dari sudut kesusahan, penderitaan yang mereka alami, tapi tanggungjawab kita selaku iaitu paling tidak pun selaku orang Islam yang merasai yang Nabi sifatkan kamathali jasadil wahid, apa yang mereka rasai dan kita juga merasai kesusahan yang kita lihat. Oleh kerana itu perlunya untuk kita menggunakan apa juga saluran yang ada ni untuk kita menyatakan sokongan. Dan sebab itu disebutkan oleh Dr. tadi, rangkaian media Israel ini memang cukup luas ya, sehingga mungkin kita melihat ada kalangan orang Islam pun yang mungkin melihat perlunya untuk dikaji balik apakah benar Israel itu jahat, apakah ia hanya satu permain media sampai tahap itu pada hari ini. Sedangkan apa yang kita tengok pada hari ini, ialah selaku orang Islam kita beriman apa yang Tuhan sebut, wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahud, yang bersangat-sangatan memusuhi kamu orang beriman ialah orang Yahudi, yang mereka ni tidak selagi mana kita tidak bersama mereka akan buat walaupun sekadar saudara kita itu beriktikaf, beribadat dalam Masjid Al-Aqsa, mereka tetap dibuat seperti mana binatang yang tidak ada kemanusiaan. Kerana bagi mereka ialah selain daripada bangsa Yahudi adalah bangsa yang tidak ada nilai. Maka kerana itu marilah kita selain daripada sokongan material dan juga mungkin sumbangan kewangan ialah doa, yang sebenarnya kalau kita tanya saudara kita di Malaysia ini apa yang kami boleh buat bila kamu diserang. Ya, 2021 kita melihat sudahlah dunia dilanda COVID, Palestin pun tidak terkecuali, tapi mereka boleh berhadapan dengan peluru dan juga keganasan. Itulah kehebatan yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada bangsa dan juga mereka yang berada di sana. Mereka tidak mahu yang lain melainkan doa daripada kita yang sebenarnya memberi kekuatan kepada mereka di sana. Sekian. Ya. Selain seperti apa yang tetamu kita cakap, ya, kalau kita tidak mungkin secara fizikalnya membantu dari segi kewangan dan sebagainya, doa adalah antara perkara yang besar dan juga mungkin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu meruntuhkan kekejaman Zionis Israel ke atas rakyat Palestin dan negara itu sendiri. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada ketiga panel. Semoga kita mendapat keberkatan dalam bulan Ramadan ini. Dr. Feroz Ali, Fellow Penyelidik Asia Middle East Center for Research and Dialogue, dan juga Ustaz Ashraf Hadi, Pengerusi Jabatan Pemahaman dan Pemantapan Agama Angkatan Muda Keadilan AMK, dan juga kita ada Ustaz Muhammad Abdul Malik Abdul Karim yang merupakan pengerusi Lajnah Hal Ehwal Antarabangsa Dewan Pemuda PAS Malaysia. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini memberi manfaat bukan sahaja kepada semua tetapi kepada kita sebagai rakyat Malaysia dan juga masyarakat Islam khususnya. Perumpamaan seseorang mukmin, sesama mukmin adalah mencintai dan juga mengasihi, menyayangi antara satu sama lain dalam satu badan. Dan apabila salah satu mungkin badan kita merasa sakit, badan yang lain ataupun anggota yang lain juga turut merasa kesakitannya. Itulah yang kita bawakan untuk seluruh kesengsaraan rakyat dan juga masyarakat Islam di seluruh dunia, terutamanya di Palestin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekian dulu saya Ihsan Nahya, Dialog 3 Penjuru. Assalamualaikum dan jumpa lagi.